Hari ini saya akan membincangkan tentang definisi pentaksiran alternatif. Okey, sebelum tu, definisi bagi pentaksiran. Pentaksiran merupakan satu proses untuk mendapatkan maklumat dan membuat penilaian tentang proses pembelajaran. Pentaksiran juga merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor dan menginterpretasikan maklumat tentang pembelajaran para pelajar bagi sesuatu tujuan. Okey, definisi bagi pentaksiran alternatif pula ialah mana-mana kaedah penilaian yang merupakan alternatif selain pentaksiran tradisional seperti ujian pensel kertas. Pentaksiran alternatif ni juga merupakan satu pendekatan bukan tradisional dalam menilai prestasi pelajar. Bagi tujuan pentaksiran alternatif pula, yang pertama ialah ia dapat mendedahkan kemahiran pemikiran kritikal dan mentafsir pelajar. Yang kedua ialah ia dapat mengenal pasti kebolehan murid dan mengaplikasikan pengetahuan yang diperolehi. Yang ketiga ialah ia dapat memberi peluang kepada murid membuat refleksi kendiri terhadap perkembangan pembelajaran. Dan yang terakhir ialah ia dapat membantu guru dan murid mengenal pasti kekuatan dan kelemahan diri dalam pembelajaran dan pengajaran. Seterusnya ialah fasa pentaksiran alternatif. Fasa yang pertama ialah fasa permulaan di mana fasa ini melibatkan proses menetapkan matlamat, menentukan keperluan pembelajaran dan menyediakan data asas mengenai apa yang murid boleh lakukan dengan apa yang dipelajari, bagaimana mereka berfikir dan apa murid mahu lakukan dengannya. Okey, fasa yang kedua ialah fasa berterusan. Fasa ini melibatkan penyemakan dan kemajuan dokumentasi pada tahap-tahap tertentu dalam proses pembelajaran dan penilaian bilik darjah serta aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Dan fasa yang terakhir ialah fasa penamatan. Fasa ini dia melibatkan pentaksiran refleksi mengenai pembelajaran, pengajaran kurikulum dan reka bentuk program pada penghujung proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farah Atirah binti Fakri. So, kita beralih kepada jenis-jenis pentaksiran alternatif. Terdapat beberapa jenis pentaksiran alternatif yang ada di mana saya hanya menenaraikan sebanyak 6 jenis pentaksiran alternatif. Iaitu kalau kita tengok yang pertama adalah pentaksiran prestasi, iaitu di mana pelajar dia dikehendaki untuk mencipta sesuatu produk atau merumuskan tindak balas yang menunjukkan penguasaan dalam kemahiran atau kefahaman tentang proses atau konsep. Dan secara lazimnya pentaksiran ini distrukturkan berdasarkan sesuatu masalah atau situasi yang sebenar. Kita beralih kepada jenis yang seterusnya. Pentaksiran alternatif yang berbentuk pemerhatian guru ini memerlukan guru untuk memerhatikan murid-murid yang terlibat dalam pelbagai tugas atau aktiviti yang telah ditugaskan. Dan sebagai contohnya, guru akan menilai murid dengan menggunakan skala kedudukan dan menyenarai semak untuk merekodkan prestasi murid dalam mencapai satu penanda aras yang tertentu. Seterusnya, persidangan. Persidangan adalah di mana guru diperlukan untuk menilai murid berdasarkan penglibatan mereka dalam persidangan yang dianjurkan oleh guru dan melalui aktiviti persidangan seperti forum ataupun pidato ataupun banyak lagi secara tidak langsung. Guru ini dapat menjukil bakat terpendam murid dan melihat kekuatan murid terutamanya dari segi aspek komunikasi dan keyakinan diri pelajar tersebut. Seterusnya, pentaksiran kendiri. Pentaksiran kendiri ini dia memerlukan murid memikirkan dan menilai tugasan mereka sendiri. Murid ini akan menilai tugasan yang dilakukan oleh mereka sendiri dengan menggunakan kriteria pentaksiran yang dibangunkan oleh guru atau murid itu tersendiri. Dan pentaksiran ini dilakukan oleh murid sendiri untuk mengetahui kemajuan pembelajaran mereka berdasarkan matlamat pembelajaran atau standard yang telah ditetapkan oleh guru mereka. Dan pentaksiran seterusnya adalah pentaksiran rakan sebaya.
Pentaksiran bentuk ini dia memerlukan murid untuk menilai hasil tugasan yang telah dilakukan antara satu sama lain. Pentaksiran hasil tugasan ini dia akan dipandukan dengan kriteria pentaksiran yang dibangunkan oleh guru ataupun murid itu tersendiri, dan murid akan menilai dan memberikan maklum balas terhadap hasil kerja rakan mereka secara individu maupun berkumpulan. Dan akhir sekali, pentaksiran alternatif yang berbentuk kerja khusus atau portfolio. Pentaksiran ini, jenis ini dia merupakan hasil kerja murid yang direkodkan dan akhirnya menjadi koleksi bahan. Portfolio ini dia menjangkaui tempoh masa yang menggambarkan proses pembelajaran, perkembangan dan pencapaian murid dalam cara yang teratur dan secara sistematik. Kita lihat pula ciri-ciri sesuatu pentaksiran alternatif itu, iaitu berorientasikan proses. Ianya menumpukan kepada perkembangan pelajar dan bukannya hanya menumpukan kepada keputusan pelajar itu tersendiri. Dan ianya juga membantu dalam menunjukkan perkembangan dan kemajuan sehingga dapat meningkatkan diri pelajar tersebut daripada kedudukan yang sedia ada. Seterusnya, ciri yang bersifat dua hala, iaitu di mana guru dan murid dapat mengambil tanggungjawab bersama-sama dengan mengambil dari banyak perspektif dalam penilaian yang dijalankan. Dan pengajar juga, iaitu guru, boleh menggunakan maklum balas daripada murid untuk merancang pengajaran yang seterusnya. Dan ciri yang ketiga adalah yang dijalankan bersama murid. Pentaksiran alternatif dia melibatkan murid sebagai rakan dalam proses pentaksiran, di mana maklum balas daripada pelajar adalah satu keperluan dalam setiap pentaksiran untuk membawa kepada perkembangan pelajar tersebut. Dan yang terakhir adalah autentik. Autentik ini dia dikaitkan dengan kandungan pengajaran, dan pentaksiran adalah berdasarkan kepada aktiviti bilik darjah yang sebenar. Perbezaan pentaksiran alternatif dan pentaksiran tradisional. Kalau kita tengok dalam slide, pentaksiran alternatif dia lebih berpusatkan kepada murid. Ini bermaksud segala aktiviti dalam bilik darjah akan dilakukan oleh murid itu tersendiri, dan guru dalam pentaksiran alternatif ni, kalau kita cakap, lebih kepada pembimbing mereka sahaja, di mana segala aktiviti dijalankan oleh murid itu tersendiri. Dan berbeza dengan pentaksiran tradisional, ianya berpusatkan kepada guru, di mana segala aktiviti dilakukan oleh murid tetapi dengan mengikut arahan guru tersebut. Dan perbezaan yang seterusnya adalah dalam pentaksiran alternatif, murid mengalami situasi sebenar dalam sesuatu perkara atau ujian. Dan kalau berbeza dengan pentaksiran tradisional, dia tidak menunjukkan keadaan sebenar apa yang murid tahu. Kalau kita tengok pentaksiran alternatif ini, keadaan yang sebenar, situasi yang sebenar adalah dimaksudkan dengan contoh macam terdekat. Kalau contoh kita, murid ni dia melakukan eksperimen ataupun dia melihat pameran, so that diorang akan tahu situasi yang sebenar dengan melakukan eksperimen tersebut. Berbeza dengan pentaksiran tradisional, mereka tidak menunjukkan keadaan sebenar dalam pentaksiran mereka. Contohnya macam pentaksiran tradisional ni lebih kepada penilaian dalam contoh dalam peperiksaan akhir tahun, di mana diorang menilai dalam kertas saja dan menjawab peperiksaan dalam kertas saja, dan mereka tidak tahu akan keadaan sebenar apa yang mereka pelajari. Dan seterusnya, dalam pentaksiran alternatif ini, pelajar dia lebih pada menganalisis sintaksis dan menggunakan apa yang diperolehi dalam skop yang lebih luas. Dan berbeza dengan pentaksiran tradisional, murid akan lebih mengingat kembali fakta dan idea yang diperolehi dalam sesuatu pembelajaran. Dan seterusnya adalah pentaksiran alternatif ini, soalan dalam
dalam pentadsiran alternatif ini, dia lebih tertumpu kepada aras tinggi dan berbeza dengan pentadsiran tradisional. Soalan adalah secara terus tanpa memerlukan pemikiran yang kompleks. Dan perbezaan yang seterusnya adalah pentadsiran alternatif, murid ini dia lebih aktif dan terlibat secara langsung dalam setiap aktiviti yang dijalankan, dan berbeza dengan pentadsiran tradisional, murid akan lebih pasif dan tidak seaktif seperti pentadsiran tradisional, dan mereka lebih pasif dan mengikut arahan yang telah ditetapkan oleh guru tersebut, kerana pentadsiran tradisional dia lebih berpusatkan kepada guru. Perbezaan yang seterusnya adalah pentadsiran alternatif dia lebih kepada kaedah membina dan mengaplikasi kepada murid tersebut, yang berbeza dengan pentadsiran tradisional. Dia lebih kepada kaedah menghafal dan mengenal pasti. Dan perbezaan yang seterusnya adalah penilaian dalam pentadsiran alternatif ini dia lebih kepada konteks kehidupan sebenar seperti yang saya terangkan sebentar tadi, dan pentadsiran tradisional dia lebih kepada penilaian dalam konteks yang terkawal. Dan seterusnya, perbezaan seterusnya adalah dalam pentadsiran alternatif, pelajar yang perlu melakukan tugasan dan pelajar yang banyak involve dalam melakukan aktiviti. Berbeza dengan pentadsiran tradisional, pelajar dia memilih untuk merespon ataupun dengan menggunakan ayat yang pendek sahaja, dan dia kurang melakukan tugasan kerana dia berpusatkan kepada guru. Dan perbezaan yang seterusnya adalah dalam pentadsiran alternatif ini, penilaian yang dilakukan adalah dalam dua keadaan, iaitu semasa proses pembelajaran dan pada akhir pembelajaran. Berbeza dengan pentadsiran alternatif, penilaian itu hanyalah berasaskan kepada produk atau akhir nanti. Dan perbezaan yang terakhir adalah dalam pentadsiran alternatif, guru ini dia dapat merancang pengajaran berdasarkan kecenderungan dan keupayaan pelajar. Kerana kalau kita tahu pentadsiran alternatif ini dilebihkan kepada aktiviti pelajar. So, guru ini dia dapat mengenal pasti kecenderungan pelajar daripada segi apa. Berbeza dengan pentadsiran tradisional, kebolehan dan kecenderungan murid tidak dapat dikenal pasti secara langsung kerana kurang penglibatan pelajar dalam pentadsiran tradisional ini. Antara cara pelaksanaan pentadsiran alternatif di Malaysia ialah rubrik pentadsiran rakan sebaya. Okey, rubrik pentadsiran rakan sebaya ni ialah satu rubrik yang diberikan kepada ahli kelas untuk dinilai hasil daripada pembentangan rakan sekelasnya. Okey, yang kedua ialah program TV pendidikan. Program TV pendidikan ini adalah salah satu usaha daripada pihak KPM untuk membantu para pelajar untuk belajar daripada rumah. Okey, seterusnya ialah ekoran daripada situasi negara yang sedang dilanda COVID, dan KPM telah melaksanakan iaitu take home exam, di mana para pelajar dikehendaki mengambil peperiksaan di rumah. Dan akhir sekali ialah pentadsiran kendiri, di mana pentadsiran kendiri ni adalah salah satu cara yang dilakukan oleh murid itu sendiri, dan murid itu menilai hasil kerja yang telah mereka lakukan. Seterusnya kita akan beralih kepada kelebihan dan kekurangan pentadsiran alternatif. Saya akan menerangkan dahulu tentang kelebihan pentadsiran alternatif. Kelebihan yang pertama adalah ia dapat menggalakkan guru untuk memperbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran. Apabila guru memperbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran ini, ia bermaksud guru tidak terikat dengan rutin harian yang sama, di mana guru masuk ke dalam kelas dan menyalin nota di papan putih. Seterusnya pelajar akan menyalin nota tersebut, dan akhir sekali guru akan memberi penerangan tentang nota yang disalin di papan putih tersebut. Jadi untuk memperbagaikan kaedah PDP ini,
guru boleh menjalankan pentaksiran prestasi atau pentaksiran portfolio, di mana apabila guru menjalankan pentaksiran prestasi ini, bermaksud guru boleh memberikan arahan kepada pelajar mereka untuk membuat sesuatu produk yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar oleh guru tersebut, seperti mata pelajaran sains. Ia secara tidak langsung akan membuatkan pelajar berfikiran secara kreatif dan inovatif. Selain itu, pentaksiran portfolio pula adalah guru boleh merekod segala kerja pelajar atas persetujuan pelajar tersebut. Apabila segala kerja-kerja pelajar ini direkodkan dalam satu portfolio, kita akan dapat melihat pengembangan dan perubahan seseorang pelajar tersebut. Kelebihan yang kedua adalah menggalakkan pentaksiran kendiri dan pentaksiran rakan sebaya. Pentaksiran kendiri ini adalah di mana pelajar itu sendiri yang mentaksir tugasannya, manakala pentaksiran rakan sebaya ini pula tugasan pelajar tersebut ditaksir oleh rakannya sendiri. Jadi bagi pentaksiran kendiri dan pentaksiran rakan sebaya ini, ia membolehkan pelajar dimotivasikan oleh dirinya sendiri atau rakan sebayanya, di mana ia adalah merupakan salah satu ciri pentaksiran untuk pembelajaran. Selain itu juga, pelajar dapat mencari rentak pembelajaran mereka sendiri, dan ia bermaksud pelajar tidak 100% bergantung kepada pengajaran yang guru lakukan dalam kelas. Baiklah, kelebihan yang ketiga adalah meningkatkan tahap kemahiran komunikasi pelajar. Seperti kita tahu, mungkin ada pelajar tahap komunikasi mereka sangat rendah, di mana mereka masih ragu-ragu untuk bertanyakan soalan tentang mata pelajaran atau sesuatu subjek kepada guru mereka. Jadi, apabila pentaksiran alternatif ini dilakukan di sekolah, sebagai contoh ujian PBS. Jadi, ujian PBS ni akan menggalakkan pelajar untuk cuba berinteraksi dengan guru mereka, kerana mungkin ada sesetengah soalan dalam ujian PBS tersebut pelajar tidak beberapa faham tentang soalan tersebut. Jadi ia dapat menggalakkan pelajar untuk cuba bertanya kepada guru mereka sendiri. Jadi ini akan membantu pelajar untuk meningkatkan tahap kemahiran mereka yang rendah tersebut. Kelebihan yang terakhir adalah ia membolehkan guru untuk lebih memahami pelajar mereka. Dengan adanya pentaksiran alternatif ini, hubungan antara guru dan pelajar akan lebih rapat. Jadi di sinilah guru akan memerhatikan bagaimana cara penerimaan pelajar tentang pengajaran yang telah guru lakukan dalam kelas. Mungkin ada sesetengah pelajar yang memerlukan penerangan yang lebih dalam dan lebih jelas oleh guru untuk mereka faham tentang sesuatu pembelajaran atau tajuk yang dilakukan dalam kelas. Oleh itu, guru boleh membantu pelajar, atau guru juga boleh memberikan latihan yang lebih kepada pelajar tersebut agar pelajar itu dapat memahami pengajaran yang dilakukan oleh guru dengan lebih baik. Ini adalah tentang penerangan, kekurangan dan cabaran pentaksiran alternatif. Kekurangan dan cabaran yang pertama adalah para guru tidak mendapat latihan yang secukupnya. Apabila kerajaan membuat satu pentaksiran yang baru, akan ada guru-guru yang tidak mendapat latihan yang secukupnya. Jadi, apabila latihan yang secukupnya tidak dapat diberikan kepada guru, mereka akan mempunyai kefahaman yang sangat sikit, and then ia akan menyebabkan markah tidak dapat diagihkan dengan berkesan kepada pelajar kerana atas sebab ketidakmampuan seorang guru tersebut. Jadi, jika pentaksiran alternatif ini dilaksanakan tanpa menyediakan latihan kepada guru,
ia akan mewujudkan jurang yang sangat besar antara strategi yang telah digubal oleh kerajaan dengan realiti sebenar yang berlaku dalam bilik darjah. Kekurangan dan cabaran yang kedua adalah kesediaan guru. Kebanyakan guru-guru, mereka masih lagi tidak yakin untuk melaksanakan pentaksiran alternatif seperti PPS di sekolah kerana ia hanyalah akan menambahkan kerja kepada guru. Walaupun guru-guru ini mempunyai latihan yang cukup, selalu mengikuti kursus-kursus yang berkaitan dengan pentaksiran, mereka masih lagi tidak rasa yakin dan tidak tahu bagaimana untuk melaksanakan pentaksiran seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran. Hal ini kerana guru sukar untuk membina pentaksiran yang pelbagai kerana masih lagi terikat dengan fahaman dan kebiasaan dalam menilai pencapaian murid yang berbentukkan ujian pensel dan kertas. Ini bermakna guru-guru masih percaya bahawa penilaian tradisional adalah penilaian yang terbaik untuk menentukan pencapaian dan kemajuan seseorang murid tersebut. Seterusnya adalah peruntukan masa, pengajaran dan pembelajaran. Selalunya, pentaksiran alternatif seperti PBS ini akan dilakukan oleh guru di dalam kelas setelah tamatnya waktu pembelajaran. Jadi, tempoh masa pengajaran yang terlalu singkat di mana satu subjek hanya diberikan 1 jam sahaja akan menyebabkan aktiviti pentaksiran alternatif ini tidak sempat dilakukan dalam kelas. Selain itu, pengagihan jadual tugas guru juga didapati kurang berkesan kerana ada setengah guru yang jadualnya terlalu padat untuk seminggu itu. Jadi ia juga akan mengakibatkan pentaksiran alternatif PBS tidak berkesan untuk dilakukan. Selain daripada itu, aktiviti sampingan sekolah juga akan menjadi gangguan kepada pengajaran guru kerana disebabkan hal ini, guru-guru akan lebih bertungku lumus untuk menghabiskan silibus dengan cepat dan seterusnya akan menjalankan pentaksiran alternatif pula. Kekurangan dan cabaran pentaksiran alternatif yang terakhir adalah bebanan guru. Banyak aktiviti pentaksiran yang diamalkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran lebih menjerumus kepada menamatkan sukatan pelajaran yang telah ditetapkan dan selebihnya akan menumpukan kepada persediaan untuk menduduki peperiksaan. Oleh itu, daripada perkara ini, ia akan menimbulkan satu perasaan takut, bimbang dan stres kepada setengah pelajar yang mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran guru dalam bilik darjah. Akibat daripada perasaan-perasaan yang timbul ini, ia akan menghadkan komunikasi antara guru dan pelajar kerana banyak masa diberikan hanya untuk fokus kepada bagaimana pelajar untuk menjawab soalan dengan betul atau untuk meneliti kehendak-kehendak soalan yang diberikan. Oleh itu, pentaksiran alternatif seperti PBS tidak dapat dilakukan dalam kelas kerana mereka akan lebih menumpukan kepada persediaan untuk menduduki peperiksaan. Oleh itu, guru-guru terpaksa melakukan proses pentaksiran alternatif ini di rumah. Jadi, ia akan memberikan bebanan yang baru kepada guru tersebut. Hal ini kerana kita tahu yang guru juga mempunyai komitmen yang lain selain mempunyai komitmen di sekolah. Kesimpulan bagi semua sub-sub topik untuk pentaksiran alternatif ini adalah pentaksiran alternatif ialah pentaksiran autentik untuk pembelajaran, di mana pentaksiran alternatif adalah pentaksiran yang dapat dijalankan dengan baik, konsisten dan berterusan berdasarkan tahap pengetahuan, kemahiran dan sikap guru yang tinggi. Yang kedua adalah guru memegang peranan penting dalam
menjayakan pelaksanaan alternatif ini. Oleh sebab itu, guru-guru perlu dilatih untuk menghadiri kursus, seminar or mesyuarat yang berkaitan bagi mempertingkatkan pengetahuan serta kemahiran mereka untuk menjayakan pentaksiran alternatif ini. Dan yang last sekali adalah pentaksiran alternatif mendatangkan kesan yang baik kepada pelajar seiring dengan arus zaman.